Berhenti. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Allahumma salli wa sallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratuna a'yunina sayidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, serta AJK, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita teruskan pengajian kita, sambungan daripada sebelum ni, yakni berkenaan i'tikad kaum ahli sunnah wal jamaah. Sebelum ni kita tengok dalil ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran dan jalan yang lurus, jalan yang betul berkenaan ahli sunnah wal jamaah. Dan sampai satu tahap kemudian kita mempelajari yakni i'tikad, pegangan kita daripada kaum ahli sunnah wal jamaah, yakni mazhab kita di dalam usuluddin. Di Malaysia ni mazhab daripada usuluddin tu ialah ahli sunnah wal jamaah, yakni daripada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala anhuma. Jadi apakah yang dikatakan, yang disusun oleh imam tentang i'tikad ahli sunnah wal jamaah? Kaum ahli sunnah wal jamaah yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari terbahagi kepada beberapa bahagian. Jadi i'tikad pegangan ahli sunnah wal jamaah ni dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama ialah tentang ketuhanan. Yang kedua tentang malaikat-malaikat. Yang ketiga tentang kitab-kitab. Yang keempat tentang rasul-rasul. Yang kelima tentang hari akhirat. Yang keenam tentang qada dan qadar. Adapun daripada mazhab bukan ahli sunnah pun ada juga mereka ikut benda ni. Cuma mereka ada kurang dan ada tambah. Habis. Yakni pembahagian ni Imam Abu Hasan Asy'ari dia telah ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis berkenaan tentang iman. Jadi kita kena beza apa maksud iman dan Islam. Sebenarnya yang kita mengetahui Islam itu ialah kita mengakui secara zahir. Apa yang kita nampak zahir itulah Islam. Sebagai contoh, kita tengok orang itu mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia orang Islam dan dihukumkan dengan hukum Islam. Mati ke, hidup ke, faraid ke dan sebagainya, dihukum dengan hukum orang Islam. Walaupun dalam itu tidak beriman, walaupun dia seorang munafik. Sebab apa? Dalaman-dalaman itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia mengaku selagi mana dia mengucap 2 kalimah syahadah, jatuh hukum dia ialah hukum Islam, termasuk faraid, nikah kahwin dan sebagainya. Kalau mati pun mati tanam dalam Islam, walaupun dia tidak pernah mengerjakan solat dan sebagainya. Berbeza dengan iman.
Iman ialah mengaku putus di dalam hati, yakni tidak dapat tidak dalam hati kita mengaku bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan kita, Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan sebagainya. Adalah, dan disusun di sini berdasarkan hadis dengan iman, yakni kita panggil sebagai rukun iman. Adapun setengah mazhab Islam juga, tetapi bukan ahli sunnah, ditambah lagi satu lagi, ada kitab suci, kitab daripada imam-imam. Itu ialah daripada Syiah. Habis. Kemudian maka telah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beritahulah kami wahai Rasulullah tentang iman. Jadi hadis Jibril, panjanglah hadis ni, masyhurlah. Jadi satu ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, duduk berdepan dengan Nabi, lutut ke lutut. Maka malaikat Jibril tanya Nabi, apakah itu iman, apakah itu Islam, apakah itu ihsan. Jadi apabila Nabi jawab satu persatu, Islam sekian-sekian, iman sekian-sekian, ihsan sekian-sekian, jadi sahabat pun apa dia? Jadi keliru macam mana? Dah tahu tapi tanya. Sebab apa? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persatu, lalu malaikat Jibril kata betul. Jadi setengah sahabat tu dia kata dah tahu apa nak tanya. Jadi kita kena faham, tanya-tanya pun ada maksud. Ada tanya itu untuk pilih, ada juga. Ada tanya itu memang tak tahu langsung. Ada tanya itu nak bagi tahu. Seperti contoh kita tengok TV, dia kata apa? Tahukah anda? Dia kata kat kita, dia buat tanya kita, kamu tahu tak? Tanya. Tapi maksud tu dia nak bagi tahu, ataupun nak bagi tahu satu benda yang penting. Kamu tahu tak, gunung paling tinggi di Malaysia ialah Gunung Kinabalu. Dia buat tanya tapi dia yang jawab. Jadi tanya pun ada apa? Ada maksudnya tersendiri. Ada tanya nak pilih juga. Kita tengok dia ni rajin makan dan sebagainya, jumpa dia, kamu dah makan ke belum? Nak pilih dia. Habis. Jadi Nabi SAW apabila ditanya oleh malaikat Jibril, fa-akhbirni anil iman, bagi tahu kat aku apa itu iman. Lalu Rasulullah SAW bersabda, iaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan qada dan qadar, yakni nasib baik dan buruk. Sebab itulah akidah ahli sunnah tu dia tersusun. Jadi i'tikad kita ialah berdasarkan rukun iman. Daripada hadis Nabi SAW. Jadi tak adalah orang kata apa ahli sunnah ni sesat, dia pandai ikut, dia tidak. Jadi kita ambil daripada hadis Nabi SAW. Jadi kita malam ni kita nak membahaskan, iaitu yang pertama, sifat ketuhanan. Walaupun kita selalu dengar sifat ketuhanan ni, tapi kadang-kadang lupa. Tapi duk dengar-dengar juga, kadang-kadang tak tahu pun, tanya tak tahu pun. Sebab itulah kita dituntut wajib. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka mengetahuilah sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi nak menyatakan bahawasanya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah satu kewajipan. Jadi kalau tak kenal, bermakna kita tidak buat benda wajib, maka ia berdosa kepada kita. Tahu mengenal akan Allah Taala itu satu kewajipan. Dapat tahu tak dapat tahu itu tidak kira. Yang dikira mengenali ke tidak. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala suruh apa? Kita ni mengetahui. Dengan cara mana? Dengan cara kita belajar. Jadi Allah tak tanya natijahnya. Jadi apa yang dikehendaki untuk mengetahui. Dapat tak dapat itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang belajar puluh tahun pun tak faham. Jadi faham itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita diwajibkan belajar. Apabila kita dah mengetahui, maka terlepaslah daripada kewajipan kepada kita. Tak apalah. Seperti contoh kita sembahyang, tak tahu sembahyang lagi, jadi belajar untuk sembahyang itu wajib kepada kita.
Dah tahu sembahyang, gugurlah belajar sembahyang tu. Jadi tak wajib lagi. Cuma kita nak peringat-peringat, tu lain ceritalah. Okey. Jadi ketuhanan. Yang pertama tentang ketuhanan. Kita percaya seyakin-yakinnya bahawa Tuhan itu ada. Ia mempunyai banyak sifat. Itu i'tikad ahli sunnah. Tetapi Mu'tazilah dia kata Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada sifat baginya. Ta'udzubillah. Dan i'tikad ni pun dah masuk dalam kita. Kalau kita belajar sejarah Mu'tazilah, dia pernah sampai apa? Sampai 3 kali raja, di mana pemerintahan 3 kali itu lebih kurang nak dekat 100 tahun. Yakni menggunakan fahaman Mu'tazilah, yang mana mereka itu menyatakan bahawasanya Quran itu makhluk, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada sifat. Itu Mu'tazilah. Kemudian bahawa Tuhan mempunyai sekalian sifat jamal. Jamal ni keindahan. Kita baca doa duha tu, wa jamal jamaluka. Keindahannya keindahanmu. Sifat jamal. Kemudian pula sifat jalal. Apa sifat jalal? Yakni sifat kebesaran. Semua segala sifat kebesaran itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala sifat kamal, kesempurnaan itu pun semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ada setengah itu elok bagi kepada kita, bagi kepada nama anak-anak elok. Abdul Rahman, Abdul Rahim. Jadi Ar-Rahman tak boleh letak nama siapa? Rahman, kena letak Abdul Rahman. Kalau Rahim, Rahim boleh. Sebab apa? Rahim tu khusus. Jadi Rahimuddin boleh letak. Tapi kalau nak letak nama Rahman, kena letak Abdul Rahman. Ataupun nama-nama tak boleh. Nama Allah juga tapi buruk kepada kita, Al-Mutakabbir. Tak boleh letak. Apa? Yang Maha Takbur. Itu layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Itu sifat kemuliaan dan kebesaran dan keindahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau letak kepada manusia, letak apa? Mutakabbir. Tak boleh takbur. Nama apa? Nama pun takbur. Tak boleh. Jadi kalau nak pilih nama pun kita kena tengok juga. Memang nama Tuhan 99 Asmaul Husna. Tapi ada nama buruk kalau kita letak pada anak dan sebagainya. Habis. Kemudian, tetapi yang wajib diketahui dengan perinci oleh setiap orang Islam yang sudah baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Orang tu Islam, lepas tu orang tu baligh dan orang itu berakal, wajib mengetahui secara terperinci. Yakni kita kena belajar. Kalau 50 tahun tak faham, 50 tahun lah kena belajar. Yakni 20 sifat yang wajib mesti ada pada Allah. 20 sifat yang mustahil tidak mungkin ada pada Allah. Mustahil tidak mungkin pada Allah, wajib hanya pasti pada Allah. Dan satu sifat harus boleh ada, boleh tidak pada Allah. Jadi semua 41. Itu bab ketuhanan. Adapun daripada bab nubuah, kenabian, ada 9. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 harus. Jadi kesemuanya ialah 50 sifat. Jadi 50 sifat tu wajib kita pelajari dengan terperinci. Terperinci itu bukannya detail dalam sangat, hanya sekadar kita tahu. Tetapi fardu ain. Fardu ain kepada siapa? Kepada orang alim dan sebagainya. Kena ada juga. Kalau orang ramai ni seorang kena tahu mendalam. Tapi sebagai kita yang biasa-biasa ni hanya sekadar mengetahui, itu dah terlepas. Habis. Lepas tu barulah kita masuk, kita habis. Yang pertama ni kena habis sifat ketuhanan, iaitu sifat 20. Kita pun selalu belajarlah sifat 20 ni. Cuma saya baca semintas lalu lah. Sebab di sini pun ada juga Ustaz Alim mengajar secara mendalam. Ni untuk apa? Untuk nak kita refresh balik. Yang mana tahu refresh balik, yang mana tak tahu kita belajar. Yakni wujud. Wujud seperti mana kita maklum, artinya ada.
Jadi bukannya setakat Islam, agama-agama lain pun yakin bahawasanya Tuhan itu ada. Dan pendapat agama lain, kebanyakan agama di dunia ni bererti Tuhan itu ada pada zat. Jadi sebab itulah dia buat patung dan sebagainya, nak tahu ini zat Tuhan. Jadi satu tempat yang kita nak sembah dan sebagainya. Sama juga zaman Nabi Musa. Apabila Nabi Musa naik dekat Munajat Tur Sinah, maka seorang tu dia percaya, yakin, daripada kalangan Yahudi lah, yakni Musa As-Samiri. Dia yakin bahawasanya Tuhan itu ada, tapi nak juga nampak bentuk. Sebab apa? Tempat dia nak tuju. Dia tahu itu bukan Tuhan, dia tahu dah, tapi dia buat bentuk lembu dan sebagainya. Dia nak tuju bahawasanya aku nak sembah kat sini. Paling kurang pun Tuhan menjelma dan sebagainya. Jadi semua percaya ada Tuhan. Jadi dulu dalam 15 tahun lepas, saya sebelum pergi belajar tu adalah kerja part time. Kerja jadi security, jadi guard satu menara. Jadi kat situ ada 2 orang jadi guard kat situ. Kerja dia tunggu je. Sebab apa? Malam tak keluar masuk. Jadi ada menara, jadi menara asrama, tempat nurse-nurse buat praktikal. Jadi dekat menara tu, saya satu hari tu bergandingan dengan seorang. Dia tulis kat nentek dia nama Gina. Saya tanya, kamu nama apa? Tahu dah nama, saja buat tanya. Nak tanya, biasalah nak tanya tu buat sembang. Sama juga kalau kita tengok orang duk basuh baju, tahu dia basuh baju, tapi tanya, buat apa? Buat nak sembang. Jadi saya tanya, kamu nama apa? Guna. Dia tunjuk nentek dia, Guna Resha. Kadang-kadang Guna, kadang-kadang Tara Guna. Dia kata tu. Saya pun pening juga mula-mula tu. Tak apalah, saya duduk. Jadi duduk tu, kerja malam ni, pukul 3 pagi, dia dia dengar radio. Dengar radio Hindu. Saya tengok ni macam sembahyang. Dia kata sembahyang. Sembahyang. Jadi duduk kat pondok tu pukul 5. Jadi selepas pukul 5 tu nak dekat subuh, pukul 3. Lepas tu ada sebelum nak subuh tu, dia dengar radio India juga. Tapi yang ni macam saya dengar macam duk baca hadis, duk baca ayat Quran. Ayat Quran tu dengar lah, tapi yang cakap India tu saya tak faham. Dia dengar. Lepas tu apabila masuk subuh, dia sembahyang pula macam Kristian. Lepas subuh tu dia bakar colok, macam Cina pula. Jadi semua dia ada. Lepas habis semua tu nak cakap cerah, nak agak balik tu, saya tanya, kamu ni agama apa? Saya semua agama saya sapu. India pun saya sapu, Cina pun saya sapu, Islam pun saya sapu. Saya pergi gereja, saya pergi Buddha, tempat Buddha tu, Tok Kong, saya pergi kuil, saya pergi masjid, saya sembahyang Jumaat. Lepas tu saya tanya dia, kenapa kamu ambil semua? Itu Tuhan banyak. Kalau Tuhan ni tak boleh tolong, Tuhan ni boleh tolong. Kalau Tuhan ni tak boleh tolong, Tuhan ni boleh tolong. Saya tanya dia, kalau semua tak tolong, matilah saya. Lepas tu baru tahu rupanya ini penagih dadah. Patutlah pening. Nak cerita apa? Nak cerita mereka itu pun percaya Tuhan. Lepas tu percaya tu macam mana? Jadi dekat sini lah kita nak betulkan. Kepercayaan semua percaya. Yang saya cerita tu, dia pun semua agama dia percaya. Berarti dia percaya ada Tuhan, tapi semua kaedah lain-lain. Lepas tu wujud artinya ada. Tuhan itu ada, maka mustahil tiada. Faham tu? Dan bukannya ramai yang faham, kecuali ateis lah yang tak percaya kepada Tuhan. Jadi semua mengakui bahawasanya Tuhan ada. Habis satu. Yang kedua, Tuhan ada itu, yakni ada dia, ada saja, ataupun ada dia dengan zat. Jadi nak bahas, saya tak dalam luar-luar je. Adakah kita percaya Tuhan tu wujud, dan ataupun wujud Tuhan itu dengan zat? Itu persoalan dia. Jadi Tuhan itu wujud dengan zatnya. Sebenarnya kalau dari lain kita tengok apa? Qiyamuhu binafsi, ada dirinya dengan sendiri. Jadi Tuhan itu wujudnya dengan zat. Maka Sayyidina Abu Bakar dia bercerita, dia berkata,
Kalau seorang itu tidak mampu untuk mengenal Tuhan, jadi dia nak kenal-kenal tak mampu, tanya tu je, maka itu adalah kemampuan. Wal ba'thu an zatihi, dan kalau bahas daripada zatnya, nak bahas daripada zat Tuhan itu, kufrun wa syirkun, maka orang tu kufur dan syirik. Berarti apa? Kita nak mengenal Tuhan dan kita tidak boleh bahas pada zatnya, daripada zahir dan batin. Berarti kita tidak boleh fikir bahawasanya Tuhan ni sekian-sekian, Tuhan ni besar kecil dan sebagainya. Tak boleh fikir tu. Sebab apa? Sebab bahas zat Tuhan itu ialah kufur dan syirik. Jadi kita nak apa? Kita hanya mengenal Tuhan dengan sifatnya. Mengenal Tuhan. Kita tak boleh nak bahas tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh bahas. Bukan kata zat Allah Subhanahu Wa Taala, nak bahas ruh pun tak boleh. Jadi ada ayat Quran menyatakan apa dia? Yas'alunaka 'anil ruh. Yahudi tu nak tanya kat Nabi Muhammad, tapi tak tanya lagi. Allah Taala sampai wahyu. Katakanlah Muhammad, nanti ada orang datang nak tanya kamu. Yas'alunaka 'anil ruh. Nak tanya kamu tentang ruh. Lepas tu jawablah. Kullu ruhi min amri rabbi. Katakanlah bahawasanya ruh itu ialah pekerjaan Tuhanku. Jadi kalau ada orang nak tanya nanti, apa dia? Kamu bagi tahu bahawasanya ruh itu ialah pekerjaan Tuhanku. Dan Allah Ta'ala itu wujud, macam mana zatnya? Itu pekerjaan Tuhan. Dan kita tak perlu bahas. Kalau kita bahas, akan menjadi syirik ataupun kufur. Kerana apa? Kerana tidak ada sama sekali Tuhan itu dengan sesuatu. Tak boleh nak bahas, tak boleh nak fikir. Kalau kita fikir juga macam mana zat Tuhan buat umpama apa, maka takut jadi ke situ. Seperti contoh budak-budak lah. Budak-budak duk tanya kita, kadang pening juga. Ayah, Allah tu Tuhan kita kan? Budak pun nak besar, umur 3 tahun 4 tahun. Tuhan kita. Siapa kan jadi alam ni? Ni Tuhan jadi. Kita cakap tu mula-mula nak tanya panjang lah. Tuhan itu besar ke? Ke Tuhan tu kecil? Pening nak jawab. Dia ada tak macam Tuhan tu, dia ada naik kuda tak? Jadi kita pun apa dia? Pening. Sebab itulah kalau nak kata apabila zat Tuhan tu tak perlu nak bahas. Takut kalau kita cakap apa dia? Dia akan jadi benda lain. Jadi di sini Tuhan itu ada, yakni ada dengan ain, ada dengan zatnya. Cuma kita mengetahui, kita mempelajari ialah Tuhan itu ada dan mustahil tak ada. Itu je pegangan kita. Tuhan itu ada, mustahil tiada. Habis. Kemudian bukti atas adanya Tuhan ialah adanya alam. Tu di antara bukti lah. Bukti adanya alam itu bukti adanya Tuhan, kerana Tuhan itu tidak terjadi dengan sendiri. Jadi apabila ada satu akidah yang selalu kita dengar, bahawasanya Tuhan nak ada tangan, Tuhan nak ada muka, Tuhan itu duduk di atas arasy, bererti itu bersalahan dengan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana apa? Kerana Tuhan itu tidak berhajat kepada sesuatu. Kalau kita ada dengar daripada mazhab lain, dia kata apa? Tuhan itu duduk di atas arasy, Tuhan itu duduk di atas langit. Kalau kita kata Tuhan itu duduk atas langit, bererti Tuhan itu mengambil tempat, dan Tuhan itu berhajat kepada tempat. Padahal tempat itulah Tuhan jadikan. Macam mana Tuhan nak duduk atas arasy, sedangkan arasy itu Tuhan jadikan. Itu kita kena faham. Itu sebenarnya nak cerita yang tu lah. Apabila Tuhan turun, seperti mana turun macam tangga. Ada juga ayat-ayat Quran menyatakan bahawasanya Tuhan turun. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi Tuhan turun dengan malaikat tu bersaf-saf. Dia kata macam turun. Jadi padahal Tuhan itu tidak mengambil tempat, dan Tuhan itu tidak berkaitan dengan masa. Kalau kita kait Tuhan itu berkaitan dengan masa, maka ia adalah satu pegangan yang salah. Jadi kita faham dulu. Nanti kita akan bahaskan macam mana kata ayat Quran Tuhan itu bersemayam dekat atas arasy. Tuhan itu tangan yadullah, tangan Allah, faqa aidihim, tangan Allah ke atas tangan mereka itu.
Tapi kalau kita kata tangan, ini satu mazhab lain. Dia kata apa? Kalau kita makcik tak ikut bahawasanya kuat kata tangan, makcik tak kata itu tangan, maka makcik jadi kufur. Kufur terus. Padahal tiap-tiap ayat Quran itu dia ada apa? Dia kena takwil. Jadi apa yang dinyatakan di sini tentang wujud itu, Tuhan ada dan tidak berhajat kepada suatu. Kalau berhajat kepada suatu, bererti Tuhan itu lemah. Apabila Tuhan itu lemah, maka dia bukan Tuhan. Apabila dia bukan Tuhan, dia makhluk. Maka makhluk itu binasa, Tuhan binasa. Apabila Tuhan binasa, lepas tu jadi pula Tuhan lain. Nampak? Yang tu je kita nak kena faham. Tuhan ada dan mustahil Tuhan tiada, dan Tuhan itu tidak berhajat kepada sesuatu. Dan tiada benda pun boleh menyerupai Tuhan. Sebab kalau kita nak buat bahas, dia kata Tuhan itu ada tangan. Tangan Tuhan tak serupa dengan tangan kita, sebagai contoh. Nak buat perbandingan tu pun tak boleh. Sebab apa? Mustahil terus. Tak ada satu benda yang sama. Kalau kita nak buat perbandingan, berarti kena ada satu benda ni, ada satu benda ni, barulah kita buat bandingan. Tapi kalau nak cerita bahawasanya Tuhan itu tidak menyerupai sesuatu, macam mana kita nak buat bandingan? Maka kalau ada daripada pahaman yang menyatakan Tuhan itu bertempat, Tuhan itu turun, Tuhan itu ada tangan, Tuhan itu ada muka dan sebagainya, maka itu ialah pegangan yang salah. Ya ayyuhallazina amanu antumul fuqara ilallah. Wahai orang yang beriman, kamu tu fuqara, yakni memerlukan ilallah, kepada Tuhan. Jadi kita ni makhluk ni perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita meletakkan satu tempat, kita meletakkan satu benda kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala itu berhajat kepada satu benda, itu lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Kerana apa? Kerana makhluk berhajat kepada Khaliq. Itu yang kita kena faham. Kemudian kalau Tuhan yang menjadikan alam ini tidak ada, sebagai contoh kita fikirlah, Tuhan tak jadikan alam ni, tidak ada, tentulah alam ini juga tidak akan ada. Jadi itu kita kena pakai hukum akal. Jadi sepatutnya sebelum kita nak belajar ilmu tauhid ni, kita kena faham dulu tiga hukum ni, yakni hukum syarak, hukum adat dengan hukum akal. Apa hukum syarak? Hukum tu keputusan. Apa dia syarak? Syarak tu ialah undang-undang. Undang daripada siapa? Undang-undang daripada Allah. Jadi hukum syarak, kalau kita dengar hukum syarak, kita set pemikiran kita bahawasanya ini undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita kena ikut. Itu hukum syarak. Sebab apa? Bila faraid, perempuan dapat setengah, lelaki dapat satu, kena ikut juga. Sebab apa? Kita kena sembahyang sehari 5 kali. Kenapa tak sembahyang 3 kali? Tak ada bahas. Sebab apa? Itu undang-undang keputusan. Nama pun hukum keputusan. Hukum dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu, keputusan. Jadi apabila keputusan tu kita kena ikut. Maka kalau kita masuk mahkamah, hakim dah tetapkan keputusan. Jadi suka tak suka kena ikut. Itu hukum syarak. Yang kedua, hukum adat. Apa dia hukum adat? Adat ataupun adi. Dalam bahasa Arab panggil adi. Adi ni ialah biasa, kita panggil adat. Arab panggil adi. Apa dia adat? Yakni kebiasaan. Ada wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. Sebagai contoh wajib pada adat, apa dia? Kita ambil kertas kering, letak pada api, wajib kertas itu terbakar. Mustahil apa dia? Mustahil kertas tu tak terbakar. Harus juga kertas tu terbakar ataupun tidak terbakar. Seperti contoh Nabi Ibrahim tu dia masuk daripada apa, oleh raja tu, dia suruh masuk dalam api, tidak terbakar Nabi Ibrahim. Jadi kalau adat itu ialah mustahil terbakar. Sebab apa? Kalau dah masuk dalam api tu wajib terbakar. Dan yang ketiga ialah hukum akal.
Hukum akal, ada wajib pada akal, ada harus pada akal, ada mustahil pada akal. Maka wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib pada akal. Kita tidak boleh terima bahawasanya Allah Taala itu tidak ada, tak boleh terima. Jadi itu kita menggunakan akal. Seperti contoh Sayyidina Abu Bakar, dia mendengar perkhabaran bahawasanya Nabi di Isra' Mi'raj kan. Jadi orang bagi tahu dekat Sayyidina Abu Bakar, Nabi baru balik daripada Isra' Mi'raj. Dia pergi selepas Isyak, balik sebelum subuh. Jadi dia tak percaya, yang bagi tahu tak percaya. Tapi Abu Bakar dia guna hukum akal. Jadi akal kata apa? Harus pada akal, boleh. Dia guna hukum adat. Hukum adat memang mustahil lah. Jadi satu benda tu kita kena faham hukum akal dan hukum adat. Lepas tu barulah apabila kita boleh fahamkan benda tu, jadi apa sahaja yang datang kita boleh fikir dengan akal. Sebab apa? Satu-satu benda tu, satu-satu dalil tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berfikir. Kalau fikir, lama-lama akan mendapat jawapannya. Seperti contohnya zaman dulu ada Fir'aun. Nama Fir'aun Ramses II. Sekarang ni jasad dia ada di muzium dekat Tahrir, Mesir. Fir'aun ni ialah Ramses II yang mana yang mengejar Nabi Musa AS. Fir'aun ni, apabila Fir'aun itu tenggelam, maka dimumiakan dan sebagainya, maka jumpalah zaman mutakhir ni, tahun 19 lebih lah, saya tak ingat. Jadi seorang pakar daripada Perancis ni, dia bawa Fir'aun tu untuk uji kaji. Apabila dia buat uji kaji tu, dia jumpa satu benda. Dia buat kajian, dia nak umumkan satu dunia bahawasanya Fir'aun ini dulu pernah tenggelam di dalam laut. Lepas tu pula daripada Syekhul Azhar, orang daripada Azhar, Syekh Azhar yang dalam bidang kedoktoran, maka dia kata apa? Kami tahu dah lama dah, dalam Quran dah bagi tahu dah. Ni apa? Fir'aun zaman Nabi Musa. Dah tahu dah. Sebab apa? Sebab Quran ni dalam bahasa Arab. Jadi kebanyakan orang Arab dah tahu dah Fir'aun itu tenggelam. Itu. Dan ada ayat menyatakan kami tinggalkan sedikit untuk umat yang akan datang. Di antara salah satu itulah mayat jadi utuh, jadi apa? Jadi tak reput dan sebagainya. Sampai sekarang ada lagi. Jadi apabila mereka itu mengkaji sehingga buka kitab Bible, buka kitab Al-Quran, akhir sekali masuk Islam. Nak cerita apa? Itulah penggunaan akal. Apabila kita makin lama makin kaji satu benda tu, maka kita dapat tahulah kewujudan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sekadar tu kita akan sambung nantilah. Masa tidak mengizinkan. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina fatul al-arifina bihikmatika wa anshur alaina min khaza'in rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin rabbal alamin.